Saudara, cuba kita bayangkan tuan-tuan, setiap tempat yang mereka berkuasa, saudara, dia ada masalah penyakit 3 serangkai. Siapa tahu apa masalah penyakit 3 serangkai bila PAS dapat kuasa, tuan-tuan? Pertama, saudara, penyakit dia, negeri tu mesti air ada masalah, betul? Selangor memang ada masalah air, tapi sekali-sekala je, tuan-tuan, betul tak? Tetapi ada tak kita tengok Selangor macam negeri Kelantan, air sentiasa macam teh ais? Ada? Tak ada. Kita lihat negeri Kedah umpamanya, tuan-tuan, kadang-kadang air dah tak macam teh ais, air langsung tak ada, betul tak? Hari raya ramai yang balik jadi mangsa, tuan-tuan. Kemudian kita lihat masalah kedua, saudara, bila mereka tak tahu macam mana nak diversify their source of income, tak tahu macam mana nak memperbagaikan sumber pendapatan, tuan-tuan, mereka akhirnya akan menjarah apa juga yang ada hasil bumi di negeri tersebut. Kita lihat di Kelantan, pembalakan dahsyat tak dahsyat, tuan-tuan? Kita lihat bukan hanya pembalakan dahsyat, saudara, mereka juga melakukan pelombongan emas dengan berleluasa, sama ada secara halal, secara haram, semua dia sapu. Betul tak betul? Masalah ni ada di negeri Kedah ataupun tidak? Ada, tuan-tuan. Cuma dia guna lain pelombongan rare earth ataupun REE yang Nik Amar tak pandai nak sebut. Hari ini bila Sanusi sebut pasal rare earth, dia kata negeri Kedah akan kaya raya kerana rare earth ini. Maka Nik Amar kata, kalau diberi peluang 1 penggal lagi kita memerintah negeri Kelantan, kita akan kayakan rakyat negeri Kelantan dengan rare earth ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau rare earth ini dijumpai di negeri Kelantan, saya yakin, tuan-tuan, memang rakyat Kelantan akan kaya. Tuan-tuan percaya tak? Percaya tak percaya? Tuan-tuan, negeri Kelantan memang negeri yang paling kaya, tuan-tuan. Kerana negeri lain kita tengok, contoh macam negeri Selangor, ada menteri besar dan esko-esko kerajaan negeri pakai Mercedes, ada? Tak ada, tuan-tuan. Hanya di Kelantan, tuan-tuan, dikala masalah air tak selesai, dikala kerajaan negeri, tuan-tuan, bila mereka ini, saudara, nak membayar gaji kaki tangan awam, ini masalah ketiga. Masalah 3 serangkai. Bila nak bayar gaji kaki tangan awam, saudara, mereka mengharapkan supaya kerajaan pusat datang bantu. Begitu jugalah di negeri Kedah, saudara. Inilah realiti apa yang berlaku. Dan dalam keadaan rakyat sedang susah, air ada masalah, kita lihat mereka sanggup mengeluarkan kereta Mercedes dengan harga jutaan ringgit, tuan-tuan, untuk menteri besar dan esko kerajaan negeri. Negeri-negeri lain ada? Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Tidak ada. Itu sebabnya kalau misalnya betul-betul rare earth ini, tuan-tuan, ada di negeri Kelantan dan mereka akan mulakan pelombongan rare earth ini ataupun nada bumi ini, saya percaya lepas ni dia orang dah tak naik Mercedes, dia pergi kerja naik Rolls Royce, tuan-tuan. Ini realiti dia. Saudara, hari ini mereka tahu bahawa mereka tak boleh nak mengubah negeri Selangor ini menjadi macam negeri Kelantan. Kerana di negeri Kelantan jumlah masyarakat Melayu ramai, terutamanya masyarakat yang tak kisah, dia mandi pakai air teh ais ke, kopi O ke, dia tak kisah. Janji Islam, dia kata. Hari ini, tuan-tuan, mereka memainkan sentimen perkauman keterlaluan. Seolah-olah kalau masuk PAS itu masuk Islam. Kalau keluar PAS itu macam keluar Islam. Kalau undi PAS itu macam masuk syurga. Kalau undi parti lain, PH atau BN, masuk neraka. Hari ini saya nak beritahu dengan kawan-kawan di Tanjung Karang ini, di Dun Permatang. Dun Permatang ini, PAS ialah parti politik. Tuan-tuan, PAS ialah parti politik.
Islam itu adalah agama ataupun cara hidup, ad-din. Berbeza tuan-tuan. Masuk PAS bukan masuk Islam, keluar PAS bukan keluar Islam. Ini kita kena ajar kepada anak-anak dan isteri kita serta ahli keluarga kita daripada sekarang. Mereka dah rosakkan pemikiran anak-anak kita daripada pasti lagi. Itu sebab hari ini saudara, kalaupun kita lihat dari segi realitinya, sistem pendidikan kita di Malaysia ini, penerapan nilai-nilai Islam bila mula ni tuan-tuan? Kalau kita tengok zaman nenek moyang kita saudara, nenek-nenek kita, kalau nak tahu macam mana nenek-nenek kita tuan-tuan, kita tengok filem P.Ramlee. Tahap kefahaman nenek-nenek kita terhadap Islam jauh lebih rendah berbanding sekarang. Betul tak betul tuan-tuan? Dulu kalau tengok filem P.Ramlee, berapa ramai orang wanita-wanita Islam yang pakai tudung? Ramai tak? Kalau wanita Islam pakai tudung, rata-ratanya peminta sedekah, ataupun anak yatim. Hari ini kita nampak pakai tudung. Kalau kita tengok dalam filem P.Ramlee, wanita-wanita kalau di tepi pantai mereka pakai bikini. Betul? Betul tak betul? Saloma, tengok Saloma, Zaitun apa semua sekali, mereka pakai bikini. Kalau kita pergi tepi pantai ni, ada boleh tengok tak orang Islam pakai bikini tuan-tuan? Ada tengok tak? Jarang. Kalau Mak Saleh ada, betul tak? Sebab apa? Sebab hari ini, generasi hari ini tuan-tuan, saudara, mereka lebih faham tentang Islam, lebih faham tentang tanggungjawab, kewajipan untuk menutup aurat berbanding dengan dulu. Ini saya ambil simple analogi. Maknanya apa? Maknanya akibat daripada sistem pendidikan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ini, maka rakyat kita lebih faham tentang Islam. Tuan-tuan, siapa yang buat ni tuan-tuan? Ini semua bermula tuan-tuan bukan zaman Mahathir menjadi Menteri Pelajaran, tidak. Ini bermula ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim tuan-tuan menjadi Menteri Pelajaran saudara. Penerapan nilai-nilai Islam ini diterapkan dalam sistem pendidikan rakyat Malaysia, UIA, dan apa juga bentuk kolej Islam lah, sistem tahfiz dan sebagainya. Kebanyakannya saudara zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat dari segi perbankan Islam. Perbankan Islam juga berlaku saudara ketika Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan. Jadi bagaimana mungkin tuan-tuan mereka boleh hari ini mengatakan, kalau kita tengok semenjak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, kalau dulu tuan-tuan Seri Perdana ini ialah kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, betul tak betul? Hari ini tuan-tuan, hampir setiap minggu, kalau tidak pun 2 minggu sekali, kediaman rasmi ini bila datang hari Khamis malam Jumaat akan menjadi pusat pengajian. Ulama-ulama besar dibawa tuan-tuan. Jadi bagaimana mungkin tuan-tuan di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan ini kita nak percaya bahawa Islam akan diabaikan dan Islam terancam? Berapa ramai semenjak pemerintahan Datuk Seri Anwar ini orang Islam telah dimurtadkan oleh orang-orang DAP? Ada tak ada tuan-tuan? Tak ada. Tidak ada. Berapa banyak sekolah tahfiz, berapa banyak sekolah agama yang telah pun ditutup oleh kerajaan perpaduan ni? Ada tak ada tuan-tuan? Malah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tuan-tuan baru-baru ini mengadakan perhimpunan para hufaz tuan-tuan. 23,000 orang para hufaz, para tahfiz saudara telah dihimpunkan. Dan selepas ini tuan-tuan tak payah lagi hantar anak kita pergi ke sekolah apa yang dipanggil sebagai pasti. Hantar anak pergi sekolah pasti, dia akan melakukan indoktrinasi ke atas anak-anak kita supaya membenci pemimpin-pemimpin negara. Lepas ni tuan-tuan boleh hantar anak pergi ke Kemas. Kerana selepas ini saudara, Kemas akan ada silibus pelajaran yang jauh lebih advance berbanding dengan sekolah-sekolah tadika biasa. Kita akan perkenalkan mata pelajaran bahasa Arab. Kita akan memperkenalkan tuan-tuan silibus mini tahfiz, pendahuluan ataupun pra-tahfiz
untuk anak-anak kita daripada tadika kemas lagi tuan-tuan. Mereka akan diterapkan dengan nilai-nilai Islam, dengan pengetahuan agama Islam yang lebih mendalam.